إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته إنه ولي ذلك ومولاه. Hadirin ahli Jumaat yang dikasihi sekalian, suatu kali Nabi SAW biasa naik mimbar dia untuk berkhutbah kepada sahabat-sahabat dia dengar. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari yang dicerita oleh seorang sahabat namanya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Abu Sa'id Al-Khudri cerita kata satu kali Nabi SAW naik ke atas mimbar untuk berkhutbah kepada sahabat dia. Dan juga dalam satu perkataan dalam khutbah dia Nabi SAW bersabda, Inna Allah khayyara 'abdan baina ad-dunya wa baina ad-dunya wa baina ma 'inda Allah fakhtara ma 'inda Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah beri satu pilihan kepada hamba dia. Seorang hamba dia Allah Subhanahu wa taala beri pilihan, hai tuan-tuan, di antara dia untuk nak hidup di dalam dunia ini lagi ataupun dia pilih untuk nak kelak dicari Allah Subhanahu wa taala untuk dapat kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah dua pilihan yang Allah Subhanahu wa taala beri satu orang hamba, katanya nak pilih untuk nak duduk lagi, hidup lagi di atas dunia ini lagi ataupun nak kembali kelak dicari Allah taala untuk dapat kebaikan daripadanya. Fakhtara ma 'inda Allah, sehingga Nabi kata hamba seorang itu tu dia pilih apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, iaitu pilih untuk nak mati, meninggalkan dunia untuk kembali dicari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam khutbah ini sahabat ramai-ramai di antara sahabat yang dengar isi perkataan Nabi ini, seorang daripada sahabat Nabi iaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menangis apabila dengar perkataan daripada Nabi. Tiap sehingganya Abu Sa'id Al-Khudri dia kata, "Ma yubki hadha syai'?" Apa sebabnya Abu Bakar tiak ni? Kerana Nabi SAW telah royak kata Allah Ta'ala wi pilihan kepada seorang hamba dia. Yang tak sebut nama, kata hamba dia itu nama gapa siapa, wi pilih kata nak hidup dunia ini ke ataupun nak kembali ambil kebaikan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, iaitu syurga daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Fakhtara ma 'inda Allah. Betul lah yang dia pilih apa di sisi Allah Ta'ala, kerana kebaikan di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala lebih baik daripada hidup dalam dunia ni lagi. Tetapi Abu Bakar adalah seorang sahabat yang tahu isi kandungan maksud Nabi dalam perkataan ini, bahawa abdun, di dalam isi itu
iaitu Nabi SAW, maksudnya iaitu Nabi sendiri. Hamba yang Allah Ta'ala pilih dalam isi kedungai khutbah Nabi adalah Nabi sendiri, yang Allah Ta'ala pilih kepada Nabi, kata, "Hei Nabi, adakah kamu nak minta pilih hidup di dunia ni lagi, ataupun sampai masa dah yang kamu nak kembali ke syariat Allah Ta'ala dan juga dapat kebaikan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala." Wa kana Abu Bakar a'lamana. Sahabat yang namanya Abu Bakar lebih tahu sekali ataupun maksud Nabi dalam hadis ni. Tak ada lah sahabat seorang mana yang paling tahu melainkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dengan sebab tu dia menangis, kerana ulama yang kata hadis ini menyebutkan ataupun tunjukkan kata ajal ataupun umur hidup Nabi di dalam dunia ini hampir dekat-dekat nak mati dan juga nak habis kembali ke syariat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dengan sebab itu Abu Bakar menangis. Menangis kerana boleh jadi Nabi tak akan duduk, tak akan hidup bersama dengan mereka lagi selepas daripada yang tak lama. Dengan sebab itu Abu Bakar menangis kerana dia adalah seorang sahabat yang sangat kasih dan juga cinta kepada Nabi SAW sekali. Di saat Nabi SAW yang mana Nabi nak mati meninggal dunia, Nabi adalah seorang Nabi yang Allah Ta'ala muliakan kepada Nabi kita Muhammad yang telah kita tahu. Kerana dia adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin, ketua kepada sekalian Nabi dan juga sekalian para Rasul. Dengan sebab itu ini adalah kemuliaan yang Allah Ta'ala kepada Nabi. Tetapi di saat belum ataupun hampir-hampir Nabi SAW nak mati pun, Allah Ta'ala hendak nak meningkatkan lagi ataupun nak angkatkan lagi darajat Nabi tinggi lagi. Dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala mati ataupun sakit belum Nabi mati ini adalah sakit yang berat. Nabi SAW mula ada perasaan sakit. Satu kali Nabi sebut kepada Aisyah radhiyallahu anha, isteri yang dikasihi kepada dia, "Ya Aisyah, la azalu ajidu alam at-ta'am." Hei Aisyah, aku rasa hari ni rasa kata sakit. Satu perasaan, satu faham rasa cepuat. Daripada mana? Daripada penyakit yang aku biasa makan. Satu makanan pada tahun Khaybar, tahun yang ke-7. Yang mana seorang perempuan Yahudi bawa satu ekor kambing yang comor dengan yapik untuk nak mari bui kepada Nabi makan dan juga untuk nak membunuhkan Nabi SAW. Tetapi Nabi ambil kambing itu makan. Tak ada nak telan. Nabi khabar dulu, dapat wahyu dulu, kata di dalam makanan kambing ini ada yapik. Nabi kehat tu baik. Tetapi selepas daripada tu pun Nabi mula ada perasaan sakit demi sedikit-sedikit sehingga sampai kepada tahun 11 Hijrah, tahun yang Nabi SAW mati. Nabi SAW sangat sakit. Mula ada perasaan sakitnya. Nabi semasa itu Nabi duduk di rumah Maimunah, seorang isteri Nabi SAW. Duduk di giliran Nabi, biasanya giliran rumah isteri-isteri dia. Pada masa tu Nabi sedang berada di rumah seorang isterinya, iaitu Maimunah radhiyallahu anha. Ada perasaan sakit. Sakitnya tunjuk kata ini adalah tanah belum Nabi SAW nak mati ataupun meninggal dunia. Selepas daripada perasaan sakit itu, Nabi keluar daripada rumah Maimunah untuk pergi kepada Jabal Uhud, Bukit Uhud, untuk pergi ziarah kubur para syuhada, sahabat yang telah mati syahid di dalam peperangan Uhud tahun yang ketiga Hijrah. Nabi pergi solat kepada mereka dan juga berdoa kepada mereka. Selepas daripada tu Nabi kembali lagi kepada rumah Aisyah radhiyallahu anha. Masuk pergi cari Aisyah radhiyallahu anha. Masuk pergi dalam rumah sudah, Aisyah mula nak mengadu ataupun nak ayat satu perkara kepada Nabi SAW. Waya kepada Nabi SAW, "Hei ya Rasulullah." Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Hei ya Rasulullah, sesungguhnya aku hari ini sangat sakit kepala. Sakit kepala sangat teruk aku sekarang lah ni. Selepas daripada tu Nabi SAW kata, "Kalaulah kamu sakit berat dan juga kalaulah mati dan juga aku masih hidup lagi,
nescaya aku akan berdoa, akan minta keampunan daripada Allah Ta'ala untuk Allah Ta'ala ampunkan kamu, hei isteriku Aisyah, dan juga aku tak lupa akan nak berdoa kepadamu. Selepas daripada tu Aisyah yang kata, bukan dengan sebab kamu selepas daripada aku mati ini mu boleh duduk bersama dengan isteri-isteri yang lain bagimu. Selepas daripada tu Nabi kata, sesungguhnya aku saat ini pun sedang-sedang rasanya sakit kepala berat juga. Masa tu Nabi SAW sendiri pun, yang lepas daripada dengar daripada Aisyah isteri dia yang kata sakit kepala, beliau sendiri pun masa tu pun sedang-sedang duk sakit kepala juga. Sehingganya Nabi SAW sampai kepada saat yang sakit teruk. Saat yang sakit teruk sebelum nak mati, sakit yang menyebabkan dia mati pada kali itu. Dia bersama dengan Aisyah radhiyallahu anha. Sakit teruk sehingga tanya kepada Aisyah kata, Aina ana ghadan, di mana esok aku nak duduk, di mana esok aku nak duduk ni. Maksudnya nabinya, dia dengan keadaan yang sakit teruk saat ini, kalau boleh jadi, boleh nak mintanya, aku nak minta untuk duduk dalam rumahmu lagi Aisyah. Tak saya nak gila duduk rumah isteri-isteri yang lain. Seolah-olah kata Nabi SAW, masa yang sakit, seperti mana kita sakit, kita akan cari orang yang kita kasih, cari orang yang kita sangat kasih dan juga harapkan, boleh beri harapan sekali. Nabi supaya juga dia apabila sakit teruk, dekat-dekat nak mati, dia tahu kata tidak ada isteri mana yang paling dia kasih sekali melainkan Aisyah radhiyallahu anha. Dengan sebab itu, kalau boleh jadi esok, kalau kena giliran pergi kepada rumah isteri yang lain, minta boleh ke tak esok hari ataupun selepas daripada ni, aku nak minta duduk di rumahmu, hai Aisyah isteri aku. Selepas daripada itunya, Nabi SAW sakit teruk. Sehingganya Nabi SAW sebut kata la ilaha illallah, duduk di atas riba Aisyah radhiyallahu anha. Semasa duduk di atas riba Aisyah radhiyallahu anha, dia kata la ilaha illallah, inna lil mauti sakarat. Tidak ada Tuhan lain melainkan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya sakit bagi aku kali ini adalah berat sungguh, dahsyat sungguh. Teramat sungguh sakitku pada kali ini. Kata kepada Aisyah radhiyallahu anha, wi dengar. Selepas daripada itu dia angkatkan tangan, akik tangan untuk berdoa kepada Allah Taala. Allahumma fir rafiqil a'la. Allahumma fir rafiqil a'la. Ya Allah, berilah aku boleh duduk bersama dengan sahabat aku, sayang aku yang sangat dikasihi oleh aku, bersama dengan mereka di atas langit, di atas syurga nanti, iaitu para nabi dan juga para rasul, para sahabat yang manusia atau golongan orang yang berjuru. Allahumma fir rafiqil a'la. Sehingganya Nabi SAW tambah sakit teruk. Semakin hari, semakin mulai daripada pada hari itu sakit teruk. Dan juga beliau masih berada di dalam rumah Aisyah radhiyallahu anha lagi. Sakit teruk. Sehingganya dia minta ambil air. Ambil air 7 jerat boleh bekas untuk mari untuk nak sapuh tubuh badan dia. Kerana masa tu adalah masa yang orang panggil kai. Demai Nabi ni sampai ke panah. Unapum ni tuan Nabi ni kai kensu sampai ke kena ambil air mari letak tubuh dia untuk hilang daripada kepanasan badan dia. Sehingganya selepas daripada tu, Nabi SAW suruh Aisyah bawa dia pergi kepada qalah, di dalam bilik air dia, dan juga selepas untuk nak mani air daripada qalah dia sehingga wuti daripada mani itu dan keluar daripada tandah jamin. Sehingga waktu itu bersama dengan Nabi juga dan juga bersama dengan Aisyah radhiyallahu anha, iaitu anak perempuan Nabi yang namanya Fatimah radhiyallahu anha. Fatimah masih duk tengok keadaan bapak dia yang sakit teruk. Sehingga dia kata kepada bapak dia iaitu Nabi SAW, wa karba abah, nampak sakit teruknya hei bapakku, nampak teruk sakit sungguh ke bapakku. Sia belah dia yang ada terhadap ke bapak dia.
Sehingga Nabi royak kepada anak dia Fatimah kata, laisa ala abika karbun ba'dal yaum. Selepas daripada hari ning, selepas daripada ning, kamu tak akan nampak pokmu sakit teruk seperti pada hari ini sampai bila-bila. Maksudnya pada hari itu boleh jadi adalah hari yang terakhir yang Nabi SAW akan hidup. Sehingganya masih berada di atas riba Aisyah lagi, Abdul Rahman bin Abi Bakar, kakak kepada Aisyah, masuk dalam rumah Nabi. Masuk dalam rumah Aisyah yang mana Nabi duduk di atas rumah adik dia iaitu Aisyah radhiyallahu anha. Semasa tu Abdul Rahman masuk mari dengan keadaan pergi sugi, yang sedang-sedang duk bersugi lah. Sehingga Nabi SAW tengok kepada Abdul Rahman yang sedang-sedang duk pergi sugi. Nabi tengok dengan mata yang panjang. Sehingga Aisyah tahu khabar kata boleh jadi Nabi nak minta sugi daripada Abdul Rahman. Aisyah minta sugi daripada Abdul Rahman dan juga ambil sugi itu tu mari kunyak dengan gigi. Mari melemukkan sugi siwak itu dengan gigi Aisyah radhiyallahu anha, dan juga selepas daripada tu bui kepada Nabi SAW untuk bersugi dengan gigi beliau dalam mulut beliau. Sehingga selepas daripada bersugi, Nabi SAW akid tangan seperti mana doa yang kita sebut tadi, kata Allahumma fir rafiqil a'la, Allahumma fir rafiqil a'la. Ya Allah, bersamalah aku ini dengan para sahabatku daripada kalangan Nabi dan juga kalangan Rasul di dalam syurga nanti. Sehingganya akhir sekali Nabi SAW mati dengan hal keadaan yang sedang-sedang ada di atas riba isteri yang dikasihi oleh dia iaitu Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah kata, selepas daripada suami aku ataupun Rasulullah SAW mati pada detik saat itu, aku tak akan takut lagi, kata, siapa yang paling nak sakit teruk seperti mana sakit teruknya sampai kepada mati, yang mana Nabi SAW sakit teruk pada saat sebelum nak mati itu. Hadirin ahli Jumaat yang dikasihi sekalian, ini adalah saat winati kansia syawit bagi manusia yang paling baik sekali di dalam dunia ini. Manusia yang telah beri cahaya secara luas kepada umat Islam. Yang mana Anas bin Malik radhiyallahu anhu cerita kata, semasa Nabi berhijrah daripada Mekah masuk kepada Madinah, belum nak sampai Madinah, keadaan Madinah adalah gelap. Tetapi saat winati Nabi sampai kepada Madinah, seolah-olah kata cerahnya Madinah dengan sebab datangnya Nabi SAW. Dan juga Anas riwayat lagi kata, sehingga sampai pada hari yang Nabi SAW mati, hari yang Nabi SAW mati, seolah-olah kata umat Islam seluruh dunia kembali gelap semula, duduk dengan keadaan gelap semula, kerana telah meninggalkan Nabi bagi umat Islam iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul 'alim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina al-Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin ahli Jumaat yang dikasihi sekalian, apa yang kita dapat pengajaran ataupun berian daripada kanser syawit kan Nabi SAW? Yang pertama sekali, ingatlah bahawa sehingga peringkat orang yang jadi Nabi pun pasti kena meninggal dunia ataupun kena rasa dengan mati. Apakah kita lagi sebagai orang yang biasa? Saat yang sahabat dengar berita kata Nabi telah meninggal dunia, orang yang paling panas kepala sekali dan juga tidak boleh nak terima yang ramai dah kat kau Nabi mati ni iaitu Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Sehingga iklan kata pia yang ngoyak kata Nabi SAW mati, dia akan ambil pedang catak kepala. Kerana tak boleh nak terima, sehingga Abu Bakar masuk mari untuk nak mensejukkan Umar.
dengan perkataan yang kita telah dengar kata man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Abu Bakar yang kata sesungguhnya dia yang sembah kepada Muhammad ni, sesungguhnya Muhammad mati. Tetapi sesiapa yang menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, ingatlah bahawa Allah taala sentiasa hidup, tak akan mati sampai bila-bila. Dan juga Allah taala bacakan ayat Allah taala kata innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya kamu, Allah taala telah royak kepada Nabi kata sesungguhnya kamu ini Nabi mati juga seperti mana mereka mati. Sehingganya akhir sekali Umar ibn Khattab pun boleh nak sejuk dengan perkataan yang dia dengar daripada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Habis itu kita ingatlah bahawa kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap nyawa itu akan rasa dengan mati. Tetapi Nabi mati pada kali ini walaupun Allah Taala nak dia sakit teruk, itu adalah cara yang Allah Taala nak angkat darjat Nabi tinggi ya. Bukan dengan sebab untuk nak ampunkan dosa dia dak gapo dak, kerana Nabi maksum telah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita belum nak mati. Boleh jadi kalaulah kita seksa belum mati, boleh jadi dengan sebab Allah Taala nak seksakan kita dengan dosa yang banyak yang kita telah buatkan di dalam dunia ini. Di antara pengajaran yang kita dapat juga daripada kewafatan Nabi SAW iaitu seorang perempuan satu kali dia menangis. Abu Bakar dan juga Umar selepas daripada sudah siap sipai mayat Nabi SAW, dia pergi ziarah kepada seorang perempuan yang namanya Ummu Aiman. Sampai kepada rumah Ummu Aiman, nampak Ummu Aiman sedang duk tiap menangis. Tanya kepada Ummu Aiman, kenapa kamu menangis? Tiap apa hai Ummu Aiman? Sehingganya Umar Iman kata, Abu Bakar Umar kata, adakah kamu menangis dengan sebab telah meninggalkan ataupun matinya Nabi SAW? Tak usah bimbang dah, tak usah duka cita lah. Kalaulah dengan sebab Nabi mati, tak usah duka cita kerana Allah Ta'ala telah cedek apa yang paling baik lagi kepada Nabi dia pada akhirat nanti di sisi Allah Ta'ala. Tetapi Ummu Aiman jawab kata, sesungguhnya aku tidak menangis dengan sebab meninggalnya dunia Nabi SAW tak. Tetapi yang aku menangis dengan sebab pada hari ini winati yang Nabi SAW telah tanah di dalam kubur itu adalah winati yang Allah Subhanahu wa taala telah keraklah wahyu, tidak akan turun wahyu selepas daripada ini sampai bila-bila. Hidup yang tanpa wahyu, siwit timimi wahyu daripada Allah Taala adalah hidup yang gelap. Siwit yang tak ada wahyu, tidak bersama dengan wahyu Allah Ta'ala adalah siwit timut mun. Tanyanya hari ini, walaupun Nabi SAW telah meninggal dunia, adakah wahyu bersama dengan kita lagi? Wahyu akan bersama dengan kita lagi walaupun tidak turun tambah lagi, tapi Al-Quran sebagai wahyu, hadis ataupun sunnah Nabi SAW sebagai wahyu, itu adalah benda yang nak membawakan kita, hidup kita dengan secara cerah bersama dengan nurul hidayah, nurul iman di dalam dunia ini. Tetapi ingatlah bahawa kalaulah hidup kita di dalam dunia ini tidak hidup bersama dengan wahyu Quran, tidak berhidup bersama dengan wahyu sunnah daripada Nabi SAW, hidup mereka itu adalah hidup yang sangat gelap sekali di dalam dunia ini. Dan juga boleh jadi gelap itu tak akan sampai kepada syurga Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Dengan sebab itu pada hari Jumaat ini tidak ada cara mana bagi orang yang sangat kasih kepada Nabi yang dia akan buat, mereka dia akan berzikir, ingat kepada Nabi dia melalui bersolawat kepada Nabi SAW. Kalaulah kita ingat kepada manusia seorang mana dalam dunia ini, kita akan sebut nama dia semua. Sama ada lelaki sayang kita, sama ada perempuan. Kalaulah kita ingat baru-baru kahwin, kita ingat kepada isteri kita, kita akan sebut semua isteri kita ataupun akan tengok ramai isteri kita semua. Apatah lagi dengan manusia yang kita pasti kena kasih lebih daripada manusia yang lain daripada dunia ini, adalah Nabi ini. Adakah kita tak boleh nak sebutkan ataupun nak ingat kepada dia semua setiap waktu boleh ke tak? Khususnya pada hari Jumaat ini, mari sama-sama kita banyak ingat kepada Nabi kita SAW dengan kita banyakkan salawat kepada dia. Kerana kita salawat kepada Nabi satu kali, Allah Subhanahu wa taala akan salawat kepada Nabi, salawat kepada kita 10 kali.
Man salla alayya salatan wahidah sallallahu alaihi biha 'ashara. Nabi kata siapa yang salawat kepada aku satu kali, Allah Subhanahu wa taala akan salawat kepada dia 10 kali. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Warḍallahu 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali wa an sa'iris sahabati ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izz al Islam wal muslimin wa adill asy-syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din wansur 'ibadakal mu'minin. Allahumma irfa' 'anna al bala' wal waba'. Allahumma irfa' 'anna al bala' wal waba' ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam wa min virus corona ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.